Okey, Assalamualaikum semua. Kita jumpa lagi dekat channel Abang Powira, okey. Alhamdulillah, hari ni kita nak kongsi lagi. Okey, ada satu benda ni very rare lah. Rasanya jarang orang buat, tetapi Kelab Powira ni kita ada idea lah untuk menyediakan peralatan ni. Okay, hari ni kita nak cerita pasal satu kit. Biasa kita dengar bag of bag, kita dengar go bag kan. Ini adalah bag-bag untuk bencana lah kan. Jadi hari ni kita nak cerita bag yang kita akan gunakan sewaktu kita tengah hadapi bencana. Kalau go bag ataupun bag of bag ni yang kita sempat lari kan. Kita sempat lari, contoh air naik baru-baru hujung tahun lepas, negara kita berhadapan dengan bencana musibah yang orang kata dahsyat jugalah kan. Banyak negeri terjejas, antaranya Selangor, dan Abang Powira pun banyak bertugas di Selangor lah. Jadi dekat Selangor ni orang kata dia dah level, orang kata mini tsunami. Jadi keadaan ni memang memaksa sehingga adanya kes kematian. Jadi pasukan penyelamat pun betul-betul lumus lah nak membantu orang apa semua. Jadi hari ni abang nak tunjukkan ada satu kit yang kita gunakan. Okay, kit ini dipanggil adalah kit bencana Powira, yang mana kali ini kita dapat sponsor lah daripada NGO Aman Palestin untuk menyediakan kit ni dan diserahkan kepada masyarakat dekat luar, terutama mereka yang duduk di kawasan terjejas. Okay, dalam dia ni peralatan dia ni tak sama sangat macam bag of bag. Yang mana bag of bag ni kita sempat nak lari, tapi yang ini contoh situasi kita tak sempat lari, kita boleh lari duduk atas bumbung je. Jadi bag ni lah yang kita guna pakai, dan inilah yang kita buat di dalam program persediaan banjir 2022 anjuran Kelab Powira Malaysia dengan ditaja oleh Aman Palestin. Okay, korang mesti tak sabar kan nak tengok kan. Okay, mari kita tengok bag ni ada apa kan. Okay, kalau korang nak tahu, ini adalah bag, dry bag sebenarnya. Cuma dry bag ni dia ada dual function lah. Okay, dual function dalam tu. Ni barang-barang dia lah. Bag ni adalah dual function, yang mana dia boleh jadi dry bag. Satu, kita boleh masukkan barang kan. Kita buat macam biasa lah, macam dry bag. Yang kedua, dia boleh jadi pelampung. Okay, nampak ni dia punya tempat tiup dia lah. Okay, jadi abang akan tunjukkan macam mana kita nak tiup dia. Okay. Ini adalah barang-barang yang disponsor oleh pihak Aman Palestin, yang mana barang ni sebenarnya kita yang suggest lah. Okay, kalau korang boleh tengok, antaranya adalah tali. Okay, tali ni kalau korang nak tahu, tali ni digunakan sewaktu kecemasan, yang mana dalam program persediaan banjir 2022 yang baru-baru ni kita buat dengan masyarakat yang duduk dekat dengan kawasan terjejas, kita buat aktiviti penyelamatan air. Jadi dekat situ dia belajar pasal teknik menyelamat menggunakan tali. Contohlah keadaan tu, ada ahli keluarga kita hanyut. Okay, kita daripada atas bumbung, kita gunakan tali ni. Kita di dalam model penyelamatan air ni, prinsipal paling utama adalah jangan jadi bangsa kedua. Kita jangan turun dekat banjir, kita cuba berenang dan sebagainya, sebab kita tak tahu arus air tu dalamnya macam mana, ada apa, ada elektrik ke tak kan. Jadi kita menggunakan tali. Jadi tali ni diguna untuk dia lemparkan tali kepada mangsa. Jadi mangsa tu bolehlah kita tarik kan, lebih selamat dan mudah. Dan selain daripada itu, tali ni pun ada pelbagai fungsi lah. Okay, untuk tali. Okay, yang kedua adalah emergency blanket. Okay, tengok. Okay, emergency blanket ni kegunaan dia adalah untuk mengawal suhu badan. Kebiasaannya benda ni digunakan oleh para hiker lah, ataupun pendaki-pendaki gunung ke, atau mereka yang duduk di kawasan tempat sejuk. Benda ni sangat membantu bagi menghalang hipotermia lah. Kalau tak silap hipotermia ni dia kesejukan melampau sampai orang tu dah menggigil kan. Jadi benda tu boleh mengancam nyawa tak. Jadi benda ni adalah digunakan bagi mengekalkan suhu badan. Okay, benda ni. Benda ni tak mahal pun. Macam contoh kita sekali harga lah. Kalau dekat luar ni mungkin ni kat DIY pun kita boleh dapat, nampak tak? Mungkin dalam bawah RM10 rasanya boleh dapat. Yang ini pun mungkin baru berapa ringgit ni, RM3-4 mungkin lah boleh dapat, ataupun bawah RM10 mungkin. Okay, alright. Okay, yang kedua adalah
Air okay, air bersih ni very important lah. Kita perlu ada air bersih ni. Air bersih ni walaupun dalam bar of bed adalah wajib, dan dekat sini pun dia wajib kita sediakan lah. Okay, air mineral, bagusnya air mineral lah, ataupun air bersih yang sesuai untuk diminum. Okay, kita kena sediakan. Okay, alright, ini adalah kurma. Okay, kurma. Kenapa kita pakai kurma? Okay, kurma ni dia adalah makanan orang kata yang boleh bertahan lama, okay? Sesuai untuk kita guna untuk disimpan di dalam beg bencana tu, beg bencana tadi tu. So kurma ajwa ni juga adalah ditaja oleh Abang Prestin, okay? Oh, dia bagi dahsyat tu, dia bagi kurma ajwa tu. Korang tengok kan, dia orang dah siap seal lah kat dalam, okay? Okay, benda ni dia boleh tahan lama dan selamatlah untuk dimakan kan, sebab makanan yang boleh jenis tahan lama, dan selain daripada tu dia adalah makanan yang memberi tenaga lah kepada kita, makanan atau pemanisan yang kita guna pakai bagi menggantikan makanan ruji kita sewaktu kita berhadapan dengan bencana. Okay, alright, yang nextnya adalah lampu. Okay, kalau kau nak tahu, ini adalah lampu SWA. Ini abang panggil lampu SWA yang biasa para nelayan guna lah. Okay, dia para nelayan guna. Alright, lampu SWA ni sangat bagus. Dia digandingkan dengan bateri lah. Bateri yang dia gunakan adalah bateri jenis D2 yang besar sikit ni. Okay, dia bukan AA, ni D2 dia pakai. Okay, so kita masukkan kat dalam ni dan kita pasang, dia akan menyala lah. Okay. Dia tak mau buka kan. Sekejap Alright. Okay, so dia macam ni. Okay, lampu ni kita buka macam ni. So kita masukkan bateri kat dalam. Okay, bateri ni kita masukkan, nanti dia akan menyala, dia akan blinking. Okay, lampu ni very important tau, sebab masa banjir yang lepas, pasukan waktu bencana banjir tu berlaku, TNB terpaksa shut down dia punya substation bagi mengelakkan kes-kes rinjatan lah kan. Jadi waktu tu lampu semua tak ada. Jadi pasukan penyelamat ni, dia nak masuk, kawasan tu gelap, kawasan gelap. Jadi lampu ni menggantikan torchlight dekat phone kita supaya kita boleh save lah bateri dekat torchlight, dekat kita punya torchlight dekat phone tu. Dia akan blink, dan dia punya blink ni dia ada 5 LED yang pada abang sangat terang lah, sangat bagus. Dia boleh bertahan sekurang-kurangnya dalam tempoh 2 hari kalau dia terus blink lah, tanpa orang kata tanpa ditutup, secara berterusan. Dan keupayaan bateri juga memainkan peranan lah, yang mana dia boleh bertahan berapa lama bergantung pada jenis bateri juga. Kalau Everready ni pada abang dah okey dah, tapi kalau kita dapat yang jenis Energizer kan, Energizer ni kan tahan sikit kan. Okay, so kita gunakan ni. Ini sangat tahan dan dia waterproof. Okay, ni kat Shopee pun korang boleh cari ni. Ni very orang kata sangat bantulah menggantikan lampu torchlight di phone kita. Dia ni akan terus blinking. Dia automatic, dia tak ada switch. Okay, dia akan terus blinking sampailah dia kena cahaya macam sekarang ni, tengah terang ni kan. So yang ini dia dalam keadaan tempat gelap nanti dia akan bernyala lah. Okay, alright. Okay, yang ini ni abang nak cerita. Okay, korang tahu tak ni apa benda? Okay, ni adalah flare flare yang kita cas dia menyala tu kan. Okay, so ini rupa dia. Okay, alright, ni rupa dia. Inilah flare-nya. Dia ni yang macam biasa tentera pakai tu, ataupun macam ni pun ada pakai lah. Okay, so kalau korang tengok kat atas ni adalah dia, konsep dia macam mancis. Okay, nampak tu? Ni tempat dia punya sumbu lah. So kalau kita select, ini adalah dia punya tempat orang kata belerang. Kalau kita seret kan, dia menyala lah kan, macam mancis. So yang ini dia boleh bertahan lah. Ini abang tak pasti, kalau tak silap dalam tempoh 10 ke 15 minit biasanya dia boleh bertahan menyala, dan dia boleh menyala di dalam air. Dalam air pun dia masih boleh menyala lah. So yang ini bawah RM10 dekat Shopee, dan production dia sebenarnya banyak datangnya daripada Jepun. Kita orang dah try tengok daripada China. Daripada China tak tahu, baru-baru ni kita try tanya, tak banyak dia, ataupun stok tu tak ada. Tapi kalau tengok production dia pun memang banyak datangnya adalah daripada Jepun. Okay, mungkin dia berlawan dengan raksasa tu kan, kita Ultraman tu lawan raksasa. Okay, alright.
Kalau tengok tulisan ni bukan tulisan Cina lah, hanya tulisan Jepun kalau tak silap lah. Okay. Alright. Okay. Yang ini pula adalah whistle. Whistle ni penting lah untuk kita minta tolong. Yang mana kita menggunakan sistem bunyi ataupun minta tolong dengan cara meniup whistle lah. Okay. So kita cuba tiup. Okay. So macam tu lah. So kita tiup panjang supaya orang aware dengan kehadiran kita waktu dekat dalam baja tu. Okay. Last but not least, ini adalah yang paling orang kata paling hebat lah abang rasa lah. Ini adalah energy bar. High energy bar. Energy bar yang ini alhamdulillah halal lah. Okay. Daripada Majlis Ulama Indonesia. Ini adalah energy bar ataupun kita panggil yang jenis military grade sebab dia boleh bertahan, korang jangan terperanjat, dia boleh tahan sampai 20-42 weh. 20-42 tahun baru expired. Okay. Yang ini kalau dekat Shopee dalam bawah RM10 kita boleh dapat satu pack ni, dan abang dah test rasa dia sama macam power bar, cuma dia ada flavor lah. Dia ada peanut, dia ada coklat, dia ada rasa biskut biasa pun dia ada. Cuma yang ni flavor coklat lah. Yang ini sangat bagus bagi menggantikan makanan macam nasi ke kan. Dia ni sama lebih kurang macam kurma. Okay. Cuma yang ni memang dia bertahan ni, tengok 20 tahun kot. Ni tahun 2022, 2042. Berapa? 22 tahun kau? 20 tahun. Okay. So makanan ni once kita dah buka adalah lebih baik kita habiskan. Dia dalam ni dia ada 4. Okay. Dia ada 4 kan. So nanti korang boleh try lah beli. Dan pastikan dia halal lah. Okay. Pastikan dia halal lah. Alright. Okay. So itu saja barang yang abang nak tunjuk hari ni. Okay. Bag ni kita boleh tiup dan dia boleh jadi pelampung. Korang nak tengok macam mana? Sekejap Okay gang. So bag ni yang abang kata 2-in-1. Okay. Dia ada dia kan boleh masuk barang kan. Kalau yang masuk barang dia adalah dry bag. Tapi kalau kita yang fungsi kedua dia, kalau kita tengok dia boleh jadi buoyant bag lah, ataupun bag pelampung. Okay. So dia ada satu hose kat sini. Okay. Korang tengok ni, kita hanya perlu pusingkan dan kita tiup. Okay, bila kita dah tiup, lepas tu kita cepat-cepat pusingkan untuk lock dia balik. So, dia dah terjadi ni gang. Dia dah jadi pelampung. Okay. Alright. Okay, so dia ada tali dekat sini. Dia ada tali. Tali ni boleh tali ni biasanya kalau kita penang laut, biasanya dia orang pakai lah benda ni, buoy ni kan. Kita panggil buoy ni untuk bantu apung bila dia dah penat. Okay. So benda ni dia hanya perlu lilit dekat pinggang saja. Okay. Dia macam ni je lah. Dia lilit aja kat pinggang. Abang ni terlalu besar mungkin. Okay, kita adjust tali dia. Okay. Alright. Abang tengok. Alamak. Macam ni lah. Perut dah besar. Macam mana kan. Okay, pakai kat sini. Okay, pakai. And then benda ni dia akan bantu apung lah. Okay. So kalau kita berenang kat laut, dia terapung lah macam tu je. Okay. Tapi benda ni selain daripada dia masuk barang, dia juga akan menjadi pelampung untuk kita peluk lah dekat dalam air lah. Okay. Dekat permukaan air. Okay. So itu je yang abang nak tunjuk hari ni. InsyaAllah nanti kalau ada peralatan atau barang-barang yang sesuai, kita share dengan korang untuk menghadapi banjir. So kita boleh kita akan tunjukkan kepada korang apa yang sesuai, apa yang okey kan. So InsyaAllah sampai kita jumpa lagi. Jangan lupa subscribe Abang Perwira, dan jom masuk Perwira. Kita bersedia bakti dalam menjadi #Sukarelawan Mahir. Alright, bye.